Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan berkenaan tajuk Al-Quran dan Hadis Kepentingan Falsafah dalam Islam. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Haziq bin Abdul Rahman. Nama saya Nurhayatul Syahidah binti Nurizan. My name is Nur Ayu Nadirah binti Abu Bakar. My name is Sibatin Wafirah binti Cirahir. Pengenalan. Pembentangan ini mengupas tentang kepentingan falsafah di dalam Islam menurut Al-Quran dan Al-Hadis sebagai asas di dalam kehidupan. Umumnya, falsafah ilmu Islam terbentuk daripada perpaduan antara wahyu dengan sumber-sumber ilmu yang lain seperti akal yang sejahtera, ilham dan panca indera. Sejak dulu lagi, penerimaan dunia Islam terhadap bidang falsafah telah mendorong kerana Al-Quran dan Al-Hadis. Ini kerana falsafah dalam Islam adalah perkara asas yang wujud dalam lingkungan dan batasan yang diberikan oleh Al-Quran dan Al-Hadis supaya dapat mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Pembentangan ini juga menumpukan kepada beberapa aspek, antaranya latar belakang ilmu falsafah, hukum mempelajari ilmu falsafah, kepentingan ilmu falsafah serta cabaran falsafah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Hasil daripada kajian ini mendapati bahawa falsafah ilmu menurut Al-Quran dan Al-Hadis dalam Islam ini dapat mengintegrasi antara sains dan agama, seterusnya mampu melahirkan insan yang cemerlang dan bertakwa di dunia dan di akhirat. Objektif. Terdapat 5 objektif. Yang pertama, untuk memahami latar belakang ilmu falsafah dan pandangan para ulama berkenaan ilmu tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui tentang perkaitan antara cabang-cabang falsafah di dalam kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, untuk mengkaji hukum, mempelajari ilmu falsafah berdasarkan agama Islam dengan lebih terperinci. Yang keempat, untuk meneliti kepentingan falsafah dalam Islam terhadap kehidupan agama dan negara. Yang kelima dan yang terakhir ialah untuk meneliti cabaran yang dihadapi di dalam pendidikan Islam pada masa kini. Seterusnya, latar belakang ilmu falsafah di dalam Islam. Ilmu falsafah ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang wujud dan bertujuan mendidik hakikat yang sebenarnya serta sikap tentang hidup dan alam sekitar dalam satu kaedah pemikiran. Sebagai contoh, penurunan surah Al-Alaq sebagai wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW. Firman Allah yang bermaksud, "Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia menciptakan manusia daripada sebuku darah beku. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena dan tulisan. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya." Dengan penurunan surah tersebut, ia merupakan isyarat yang penting daripada Allah SWT kepada umat Islam, bahawa perkara paling penting dan utama yang mesti dilakukan untuk membuat perubahan yang besar di dalam diri ialah diberi dengan ilmu pengetahuan. Tambahan pula, ilmu pengetahuan tersebut mestilah dari sumber yang sahih dan diredai oleh Allah SWT. Selain daripada surah Al-Alaq, Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya tentang kewajipan menuntut ilmu menerusi hadisnya yang berbunyi, "Menuntut ilmu adalah satu kewajipan ke atas umat Islam." Ini menunjukkan bahawa agama Islam sangat menitik beratkan ilmu falsafah, malah turut diajarkan bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu tersebut serta menggunakan dan menyampaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW turut menyatakan kelebihan menuntut ilmu falsafah, antaranya di dalam hadis Rasulullah SAW melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, "Pada siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan untuk masuk ke syurga.
Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun pada mereka sakinah, diliputi ke atas mereka rahmat dan diaungi oleh malaikat, serta Allah SWT akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Makna hadis ini, ia mengandungi pelbagai jenis ilmu, kaedah-kaedah dan adab-adab. Antaranya ialah menceritakan akan kelebihan keluar menuntut ilmu dan sentiasa sibuk dengan ilmu syar'i. Dengan syarat niatnya ialah kerana Allah SWT. Sekali, sebagai umat Islam yang menuntut ilmu, perlulah kita berniat ikhlas hanya kerana Allah SWT semata-mata dan bukan kerana keberdaan, sambil berharap dengan ilmu yang dipelajari dapat memperbaiki diri yang jahil dan dapat menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Seterusnya, falsafah menurut Ibn Rushd. Ibn Rushd merupakan tokoh falsafah, saintis, kadi, faqih dan sekaligus doktor perubatan yang paling berpengaruh pada abad ke-6. Bukan sahaja di kalangan umat Islam, malah di kalangan masyarakat barat. Ini kerana nama beliau telah diibaratkan seperti Averroes. Antara sumbangan-sumbangan beliau terhadap umat Islam dan masyarakat di barat ialah teori-teori beliau tentang ilmu perubatan telah dikaji, diterjemah dan dikembangkan secara meluas, terutamanya oleh gerakan Ibn Rushd di mana dia dimulai di abad ke-12 hingga ke hari ini. Di dalam kitab Fas al-Maqah, Ibn Rushd telah menggunakan istilah-istilah hikmah dan falsafah secara bertukar-ganti bagi merujuk kepada ilmu falsafah. Ketika memberi tajuk kepada kitab tersebut, beliau telah menggunakan istilah hikmah, di antaranya ialah Fas al-Maqar fima baina al-hikmah wal isari min al-ittisal. Manakala dalam teks pula, beliau menggunakan istilah-istilah hikmah dan falsafah tersebut berulang kali bagi merujuk kepada disiplin ilmu yang sama dengan serupa, iaitu ilmu falsafah. Berhubung dengan ilmu falsafah, Ibn Rushd pada dasarnya juga bersetuju kepada tokoh-tokoh falsafah yang lain seperti Al-Hindi, Al-Razi dan Al-Farabi yang mengatakan bahawa falsafah merujuk kepada disiplin ilmu yang mengkaji semua kewujudan, antaranya Tuhan, manusia dan alam sekitar. Justeru, semakin dalam ilmu seseorang tentang kewujudan, maka semakin dalamlah pula ilmu mereka tentang penciptanya, iaitu Allah SWT. Memetik beberapa potongan ayat Al-Quran bagi membuktikan bahawa syariat menuntut pemerhatian dan penyelidikan yang mendalam ke atas semua kewujudan. Antaranya firman Allah SWT di dalam Al-Quran, "Fattabiru ya ulil absari", yang bermaksud, maka insaflah dan ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal fikiran, serta celiklah mata hatinya. Maka dengan ini, nas-nas tersebut menurut Ibn Rushd jelas menunjukkan bahawa syariat Islam mewajibkan pengkajian terhadap semua kewujudan atau alam. Ini kerana kejadian dan pendidikan tersebut akan membentuk pelbagai bidang ilmu pengetahuan yang baru yang sangat-sangat diperlukan oleh umat Islam demi kelangsungan hidup pada dunia ini. Sebagai contoh, kajian terhadap manusia serta perhubungannya dengan manusia yang lain akan membentuk ilmu-ilmu seperti perubatan, perundangan, sosiologi, komunikasi, politik, ekonomi, pendidikan, undang-undang dan etika. Menurut Al-Farabi, falsafah bermaksud ilmu pengetahuan mengenai alam maujud yang bertujuan untuk mengkaji serta menyelidiki hakikat yang sebenar menggunakan kemampuan akal. Dalam usaha untuk mencari sesuatu perkara yang benar ini, falsafah dapat memberi manfaat serta kesan positif dalam kehidupan umat Islam serta agama dan negara.
Antara kepentingan falsafah ini adalah dapat melahirkan cendekiawan Islam dalam pelbagai bidang. Antara sarjana yang berjaya dalam bidang falsafah Islam ini adalah Ibnu Sina, di mana beliau banyak meluangkan masa dalam menuntut ilmu falsafah. Seterusnya, falsafah dapat membezakan perkara yang benar dan salah, di mana pemikiran serta ilmu pengetahuan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis akan menjuruskan manusia ke arah untuk mencari sesuatu kebenaran. Kesannya, mereka dapat membuat keputusan untuk membezakan antara kebaikan serta keburukan. Falsafah juga dapat membantu kemajuan umat Islam. Hal ini kerana falsafah ini bersifat mencari sesuatu untuk mengenal rahsia kejadian alam. Kesannya, dengan mempelajari ilmu falsafah dapat meningkatkan imej serta kemajuan umat Islam kerana dapat menyumbangkan idea dan tenaga dalam membangunkan negara. Selain itu, falsafah dapat membantu dalam mendalami serta memahami Al-Quran dengan mudah. Melalui usaha mengkaji serta mempelajari tentang ilmu, ia memudahkan seseorang itu mentadaburi ayat suci Al-Quran kerana memahami isi kandungannya serta sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Selain itu, falsafah Islam juga dapat memastikan kebenaran serta kelogikan sesuatu hadis. Dengan falsafah Islam ini, ia menerapkan kita agar memerhati, mengkaji serta menggunakan akal untuk berfikir akan kesahihan sesuatu hadis. Kesannya, ia mampu membendung daripada penyebaran hadis yang palsu. Falsafah Islam juga dapat membantu diri mengenal Allah melalui penelitian alam. Dengan mengkaji dan mempelajari alam semesta, ia mendorong manusia untuk mengenal Sang Pencipta. Kesannya, ia membantu kita mengenal sifat dan zat Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah. Selain itu juga, falsafah dapat membantu akal sentiasa berkembang. Dengan menuntut ilmu, ia mampu mengetahui akan hakikat yang benar serta meningkatkan pengetahuan kita terhadap sesuatu. Kesannya, ia mampu membantu akal untuk berfikir ke arah kehadapan serta berfikir secara rasional. Falsafah juga dapat mempertahankan akidah Islam yang sebenar. Dengan pengkajian sesuatu ilmu berlandaskan sumber wahyu serta mempelajari ilmu akidah, kefahamannya tidak akan tersesat oleh akidah yang bercanggah daripada wahyu kerana wahyu bersifat mutlak yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, falsafah dapat membentuk kemajuan serta tamadun sesebuah negara. Ilmu pengetahuan mampu mencorak bangsa serta peradaban yang terhormat untuk sesebuah negara. Hal ini kerana ilmu pengetahuan mendorong akal untuk mengaplikasikan akidah, nilai dan akhlak yang terpuji dan bermoral yang akhirnya membawa kepada kemajuan sesebuah negara. Hukum mempelajari ilmu falsafah. Berdasarkan rumusan yang telah dirumuskan oleh Ibn Rushd, beliau telah merumuskan bahawa syariat Islam telah mengharuskan ilmu pengajian falsafah ini. Selain daripada itu, beliau juga telah merumuskan bahawa syariat Islam malah lebih mewajibkan kepada golongan yang berkemampuan atau yang berkelayakan supaya belajar dan menguasai ilmu falsafah ini. Antara contoh-contoh ilmu falsafah ialah matematik, fizik, kimia, sains, politik dan juga psikologi. Antara golongan yang berkelayakan atau berkemampuan ialah jika seseorang itu dari kalangan orang yang mempunyai kebijaksanaan semula jadi dan juga seseorang dari kalangan orang yang memiliki integriti perundangan serta berakhlak mulia. Dengan mempelajari ilmu falsafah ini, mereka memperolehi pengetahuan yang sangat luas dan juga mengetahui perkara-perkara yang sebenar seperti perkara-perkara mengenai Allah, kewujudan manusia, kebesaran-kebesaran Allah dan juga mengenai alam semula jadi. Falsafah dalam Al-Quran. Falsafah dalam Al-Quran terdapat beberapa cabang. Contohnya, ontologi, kosmologi, epistemologi dan juga aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi mengungkapkan makna tentang kewujudan ataupun existence dan juga turut dikenali sebagai
ilmu al-wujud iaitu teori kewujudan. Selain daripada itu, ontologi juga membuat kajian tentang permasalahan seperti metafizik, kosmologi, matematik dan juga ilmu kemanusiaan. Seterusnya, kosmologi. Kosmologi ialah perbahasan mengenai hakikat kejadian makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kosmologi, alam semesta dilihat dengan beberapa aspek seperti alam dilihat sebagai tanda kewujudan, keagungan, kebesaran dan juga kebijaksanaan Allah. Selain daripada itu, terdapat beberapa nas-nas yang berkaitan dengan aspek yang dilihat dan digunapakai oleh kosmologi. Antaranya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami menumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Surah Qaf ayat 9. Epistemologi. Pengenalan kepada epistemologi. Epistemologi merupakan teori ilmu yang mana menurut istilah falsafah, epistemologi merupakan perbahasan penting berkenaan sumber ilmu. Epistemologi juga disebut sebagai kajian tentang ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Arab, epistemologi dikenali sebagai nazariah al-ma'rifah. Epistemologi merupakan falsafah yang penting serta mempunyai hubungan dengan ilmu pengetahuan seperti psikologi, biologi, sosiologi dan sejarah. Sumber-sumber epistemologi. Yang pertama, panca indera. Panca indera merupakan deria luaran yang membekalkan maklumat berkenaan tentang alam sekeliling manusia dengan cara melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, menghidu dengan hidung, merasa dengan lidah dan menyentuh dengan tangan. Sumber yang kedua ialah sumber akal. Akal akan mentafsirkan sesuatu maklumat berdasarkan kepada kelogikannya. Contohnya, akal akan mentafsirkan bahawa bilangan 10 lebih banyak dari bilangan 1 dan seseorang itu tidak boleh berada di dua tempat yang berbeza pada waktu yang sama. Ijtihad juga menggunakan fungsi akal dalam menentukan sumber hukum tambahan yang tidak termaktub secara jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber berita yang benar. Berita yang benar diambil dari sumber wahyu iaitu Al-Quran. Antara contoh ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran ialah ilmu sains, metafizik dan sejarah. Sumber mutawatir. Sumber mutawatir merupakan maklumat yang diambil dari banyak sumber lain secara bersambungan sehingga sampai kepada satu jumlah bilangan pelapor tertentu yang menyebabkan tidak dapat diragui lagi bahawa kebenaran data tersebut ialah benar. Namun syaratnya, periwayat mestilah mempunyai ketinggian akhlak dan sama sekali tidak pernah melakukan pembohongan. Antara contoh sumber mutawatir bagi berita yang benar ialah hadis mutawatir. Sumber yang terakhir ialah sumber ilham. Pencapaian ilmu melalui jalan ilham merupakan campakan maklumat ke dalam hati insan tanpa perlu berusaha dan belajar. Kesimpulannya, epistemologi merupakan landasan bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai dasar untuk mengembangkan
kearifan dalam sesuatu ilmu pengetahuan. Maklumat pendidikan Islam merupakan satu soalan yang berkait rapat falsafah keperluan fitrah semula jadi manusia. Ia meliputi rohani dan material. Antara cabaran dalam falsafah pendidikan Islam adalah kekurangan kreativiti serta inovasi dalam penyampaian kurikulum pendidikan Islam, di mana kaedah serta penyampaian pembelajaran tidak menarik menyebabkan pelajar kurang berminat dan tertarik untuk mempelajarinya. Cabaran yang seterusnya adalah kekurangan guru atau pensyarah yang mampu menguasai ilmu falsafah dan menghubungkannya kepada subjek pendidikan Islam dengan baik. Dengan kemajuan serta kecanggihan teknologi pada era kini telah mendorong para guru serta tenaga pengajar untuk memilih ilmu duniawi berbanding akhirat. Kesannya, mereka sentiasa memberikan penekanan terhadap akademik berbanding kefahaman dan kemahiran pelajar mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka sehingga mengabaikan tujuan pendidikan Islam sebenar dalam kehidupan. Akhir sekali, faktor persekitaran yang tidak kondusif juga merupakan salah satu cabaran dalam falsafah. Faktor ini melibatkan pengurusan pihak sekolah, para pendidik serta keluarga, di mana tiada dorongan serta galakan yang mantap daripada mereka untuk membantu para pelajar terdedah kepada Islam. Kesannya, nilai-nilai Islam kurang diterapkan dalam diri para pelajar dan niat menuntut ilmu yang bercanggah dengan konsep Islam. Kesimpulan. Yang pertama, dengan mempelajari ilmu falsafah, ianya mampu menjadikan seseorang individu itu berfikir dengan cara pemikiran yang betul. Yang kedua, ilmu falsafah ini sangat bermanfaat dan penting kepada umat Islam, terutamanya umat Islam pada masa kini. Yang ketiga, dengan mempelajari ilmu falsafah ini juga, seseorang individu itu mampu untuk mengetahui kebaikan dan kelemahan idea sesebuah pemikiran, dan ianya juga mampu untuk menolak sesebuah pemikiran yang bercanggah dengan agama Islam. Yang terakhir, ilmu falsafah ini sangat penting kepada manusia yang ingin mencari kebenaran.